Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dan khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala yang Allah kurniakan kepada kita penuh dengan barakah. Segala nikmat yang Allah curahkan pada kita membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk keperluan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tenang, damai, bahagia bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi, dan saya menyampaikan terlebih dahulu salam sejahtera dan salam penghargaan daripada pengerusi dan sekalian anggota Lembaga Pentadbir Masjid Yusof Ishak. Begitu juga pengurus masjid, para petugas masjid. Salam penghargaan mereka di atas segala kemurahan yang telah tuan-tuan dan puan-puan sekalian selama ini hulurkan untuk menyokong Masjid Yusof Ishak yang kita sayangi ini. Alhamdulillah, dan teruskan. Mudah-mudahan menjadi bekalan yang berguna untuk kita saat kita kembali kepada Allah pada hari perhitungan kita nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada minggu lalu kita telah mula membaca beberapa potong ayat di dalam surah Al-Jin, iaitu surah yang berada dalam juz yang ke-29. Alhamdulillah ya. Jadi kita sempat baca, kalau tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan kita pilih surah ini untuk dibaca ayat-ayatnya. Saya tidak rancang untuk baca sampai habis penghujung surah ya, tetapi beberapa potong ayat kita pilih sebab di dalam ayat yang pertama itu ada kalimat Quran ya. Jadi Quran itu menafsirkan Quran sendiri. Quran itu menerangkan ciri-ciri Al-Quran sendiri. Dan kita lihat dalam pertemuan kita minggu lalu bagaimana kisah sekumpulan jin telah terdengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, lalu mereka rasa kagum dan terpegun dengan ayat Quran yang mereka dengar itu, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesedaran mereka menyatakan bahawa mereka mendapati Quran itu satu kitab yang memimpin manusia, memimpin jin, memimpin makhluk yang ada ini semua untuk menuju kepada kebenaran ya. Itu kita lihat dalam ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Lalu ayat kedua itu kemarin kita lihat setelah mereka mengaku Quran itu kitab yang membawa dan memimpin kita semua ini kepada kebenaran, mereka mengatakan kami tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun selama-lamanya ya. Walan nusyrika, kami tidak akan selama-lamanya tidak akan mensyirikkan bi rabbina dengan Tuhan kita, dengan Tuhan kami ini ahada, seorang pun. Alhamdulillah. Nah, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan ayat yang berikutnya, sebab bila kita dapati dalam ayat yang pertama itu ada perkataan Quran, tapi rasanya tak cukuplah, macam tergantung kalau kita baca satu ataupun dua ayat sahaja. Sebab ayat-ayat yang berikutnya mungkin sampai daripada ayat yang ketiga, keempat, tengoklah hari ini boleh sampai ayat ke-8 ke ataupun ayat yang ke-10 ke ya. Kita akan dapati bahawa banyak yang boleh kita pelajari daripada kisah berimannya golongan jin ini ya. Jadi istilahnya kita ni nak berguru dengan jin lah hari ini ya, ataupun daripada minggu lepas ya, kita nak berguru dengan jin. Kita jadi murid-murid jin sekarang ni kan. Bukan belajar apa, tetapi mengambil pengajaran dari sudut tauladan yang mereka berikan kepada kita, hasil daripada keimanan, betapa indah dan kukuhnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kekurangan-kekurangan mereka dalam kepercayaan mereka sebelum mereka masuk Islam. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Macam saya katakan minggu lepas,
kalau ada yang terlepas ya, minggu lalu kuliah kita, saya ada menyebut bahawa peristiwa-peristiwa pertemuan ataupun peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan ada kumpulan jin yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan, itu telah saya sebut dalam kuliah yang lalu bila kita bincangkan surah Al-Haqqah, ya. Saya sebut bagi yang berminat boleh merujuk kepada rakaman kuliah di Facebook Masjid Yusof Ishak bertarikh 12 hari bulan September kemarin, ya. Jadi kalau ada yang masih berminat nak dengar kisah riwayatnya, saya katakan kemarin ada 3 riwayat berkaitan dengan 3 peristiwa yang berbeza, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sama ada didengar oleh jin tanpa disedari awalnya oleh Nabi sendiri, maupun ada peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh golongan jin untuk datang membacakan ayat kepada mereka. Ya, jadi 12 hari bulan September itu tarikh kita bincangkan dalam kuliah yang lalu, terperinci kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung, ya, dah siap insya-Allah dengan ayat yang ketiga. Apakah lagi yang dibicarakan ataupun diakui oleh kumpulan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ayo, firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya. Wa annahu, dan sesungguhnya apa yang mereka beriman, mereka dah percaya ialah wa annahu, sesungguhnya ta'ala jaddu rabbina, ya, maha tinggi ta'ala, ya. Jadi kalau kita lihat ta'ala itu biasa kita sebut ya Allah Ta'ala kan. Kita sebut Allah Ta'ala. Ni mana perkataan ta'ala ni? Ta'ala itu ejaannya seperti mana dalam ayat ini, ta'ala, ta, ain, alif, lam, alif maksurah. Daripada perkataan kita kata ala. Orang kalau belajar bahasa Arab tahu kan, ala maknanya atas. Atas. Lepas tu kalau dinamakan ali, ataupun kadang-kadang disebut sebagai ali, ni yang tinggi. Tinggi. Jadi kalau ada orang namanya Ali, contoh macam Sayyidina Ali bin Abi Talib, itu dimaksudkan supaya anak itu menjadi anak yang mulia, ya, tinggi kedudukan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana Ali. Jadi ta'ala, kita katakan ta'ala ini maha tinggi. Maha tinggi, ya. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala, maknanya Allah yang maha tinggi. Boleh tak, ya, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kalau kita sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya Allah yang maha suci dia dan dialah yang maha tinggi, ya. Jadi Allahu Subhanahu, maha suci dia, yakni Allah Ta'ala yang maha tinggi. Itu makna Ta'ala, ya. Jadi dalam ayat ni Allah menyebut wa annahu, dan sesungguhnya Ta'ala maha tinggi sekali, jaddu rabbina. Apa makna jaddu, tuan-tuan puan sekalian? Dalam terjemahan ataupun tafsiran yang tuan-tuan ada, perkataan jaddu maknanya apa? Mungkin ada sebahagian tulis kemuliaan, ada terjemahkan sebagai keagungan. Mungkin ada sebahagian yang menulis kekuasaan dan kekayaan Allah, ya. Boleh tu semua, ya. Jadi ta'ala jaddu. Cuma saya nak ingatkan perkataan jaddu ini bagi orang yang mula belajar bahasa Arab, kalau dia jumpa perkataan jad ni biasa maknanya apa, tuan-tuan? Kalau orang belajar bahasa Arab, ya, jaddu, kalau dalam bahasa Arab jad itu maknanya datuk. Ini yang biasa kita gunakan perkataan jad. Kalau jaddah, nenek, ada tak marbutah. Abun bapa, ummun emak, jaddun datuk, jaddatun nenek, kan? Jad maknanya datuk, itu asal, ataupun kita kata itu yang biasa kita belajar bahasa Arab, yang kita jumpa perkataan jaddun. Tapi dalam ayat ini jangan kita salah faham pula, wah, macam mana Islam ni mengata agama lain, katakan apa tu salah kepercayaan mereka, mana boleh Tuhan tu ada anak lah, ada bapa lah. Tiba-tiba Quran Aziz cakap Allah tu Tuhan ada datuk. Ya, maha tinggi, datuk Tuhan kita. Tuan-tuan, ini jad dalam ayat ini
bukan bermakna datuk, ya. Jadi bukan ini maksud dia. Jad dalam ayat ini bermaksud kemuliaan. Memang ada, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, kita akan jumpa. Jad maknanya kemuliaan, boleh, keagungan, boleh, kekuasaan, boleh, ya, kekuasaan. Apa lagi? Kekayaan, kekuatan, ketinggian. Ini semua boleh makna jad. Jadi bila Allah kata ta'ala, tadi kan ta'ala maknanya maha tinggi, jad maknanya kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, kekayaan. Jadi ayat ini menyebut bahawa para jin yang telah beriman, begitu sekali kepercayaan dan keyakinan mereka akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan setakat mengatakan Allah tu agung, malah mereka mengatakan keagungan Allah itu tinggi sekali. Ya. Jadi kemuliaan Allah itu tinggi sekali. Tak ada orang ataupun tidak ada siapa pun, tidak ada makhluk ke apa ke yang memiliki kemuliaan mengatasi kemuliaan Allah. Sebab Allah tu mulia, kemuliaannya yang maha tinggi. Kita mungkin sebagai manusia ada merasakan dia tu mulia. Ya. Sebagai manusia mungkin ada sebagian merasakan, wah, aku ni hebat. Aku ini kaya, ya. Aku ni dipuji orang. Tapi tidak ada pun kelebihan siapa pun yang miliki yang boleh mengatasi keagungan, mengatasi kemuliaan, mengatasi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak maksudkan jad itu sebagai ketinggian, Allah bukan setakat maha tinggi, malah ketinggian Allah itu melebihi ketinggian yang lain. Semuanya, ya, malah tidak ada bandingan antara ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketinggian sesiapa pun yang lain. Itu keimanan golongan jin, ya, kita kata menjadi tauladan dan peringatan kepada kita bahawa sebagai orang beriman, lagi kita ini yang memang mewarisi iman, memang dilahirkan dalam keluarga yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seharusnya kita menyimak hati kita. Jangan sampai dalam diri kita ini tidak ada kita kata keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling tinggi, yang maha besar, yang maha mulia, ya, yang melebihi segala-galanya yang lain. Masalah yang timbul bagi sebagian orang dalam kehidupan ialah timbul penyakit-penyakit dalam hatinya, dalam dirinya, dalam jiwanya. Akibat apa? Akibat merasakan dirinya besar. Akibat merasakan dirinya mulia, ya. Itu yang menyebabkan dia pandang yang lain tu rendah. Itu datang perasaan ujub, ya. Kadang-kadang sebab dia rasa dirinya mulia itu, dia nak orang pandang dia. Dia nak orang perhatikan dia. Itu namanya riya. Kadang-kadang sebab dia rasa dirinya tinggi, dirinya besar, dia bercakap, dia bertindak, dia berakhlak secara yang menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu namanya takabur, ya. Puncanya ialah dia merasakan dia mempunyai kelebihan. Dia mempunyai ketinggian, dia mempunyai kemuliaan. Bagi orang beriman itu bermasalah. Ya, jadi banyak penyakit-penyakit hati itu boleh kita tangani, boleh insya-Allah kita obati, kita boleh buang insya-Allah dengan pertama sekali puncanya jangan sampai lupa kita ini terhadap keagungan dan ketinggian Allah itu mengatasi segala kemuliaan siapa pun yang lain. Apatah lagi kita ini semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat ini yang ditunjukkan contohnya oleh golongan jin, beriman saja mengaku, wah, Allah itulah yang ketinggiannya mengatasi ketinggian apapun yang lain. Ya, ta'ala jaddu rabbina. Maha tinggi keagungan Tuhan kami. Yang paling tinggi kehebatan Tuhan kami. Yang paling hebat kekuasaan Tuhan kami. Nampak tuan-tuan, ya? Itu maksudnya ta'ala jaddu rabbina. Mattakhadha sahibatan wala walada. Sambungan ayat ini mereka menegaskan Allah tidak memiliki pasangan, sahibah ataupun isteri, ya, wala walada, dan tidak mempunyai anak ataupun keturunan. Itu sesuai dengan apa yang kita selalu ucapkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah itu yang esa, ya. Allah lah tempat pergantungan, as-samad. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diberanakkan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seumpama,
yang setara, yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ayat yang keempat. Jadi hari ini kita nak belajar dengan ringkas dengan pantas apa yang boleh kita ambil daripada jin. Macam saya katakan tadi awal, kita hari nak berguru dengan jin ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayat yang keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahawa sesungguhnya kesedaran mereka sekarang ini selepas mereka beriman dan percaya kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menegaskan bahawa kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bahawa sebelum ini safihuna, orang yang bodoh di antara kami ini telah memperkatakan terhadap Allah perkara-perkara yang melampau batas. Syatata, melampau batas ya. Jadi mereka mengatakan bahawa selama itu sebelum mereka beriman, apa yang mereka dengar daripada percakapan-percakapan orang ataupun jin yang safih di antara mereka ya. Safih tuan-tuan, ini dah selesai ya, saya boleh padam insya-Allah ya. Macam mana padam dia tadi? Padam banyak-banyak. Saya cuba padam ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini ayat yang keempat sekarang. Allah mengatakan wa annahu kana yaqul, dahulu telah berkata safihuna. 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 Safihuna daripada perkataan safih. Safih ya. Kat situ maknanya kami. Baik. Telah berkatalah dahulu orang yang ataupun jin yang bodoh di kalangan kami. Itu safih ya. Dalam hukum fikih pun ada. Kalau kita belajar hukum agama yang berkaitan tentang kehidupan manusia, ada dalam sebahagian bab, ada golongan manusia yang dinamakan sebagai safih. Safih ni maknanya orang yang kurang cerdas akal dia. Orang safih ini ada hukum bahawa mereka itu tidak berhak untuk membuat keputusan pada harta mereka sendiri sebagai contoh ya, dan boleh dihalang daripada mereka untuk memegang dan membuat tindakan terhadap harta walaupun milik mereka. Jadi golongan safih ini sebagai contoh, walinya ataupun penjaganya itu tidak akan dianggap sebagai bersalah melakukan jenayah kalau dia tidak membenarkan safih yang di bawah jaganya itu untuk berbelanja ikut sukanya ya. Sebab dia safih dia tak boleh buat pertimbangan yang waras. Dia seorang yang, yalah, kalau bahasa kasarnya bodoh, ataupun kita nak kata kurang cerdas, IQ rendah. Ya, orang IQ rendah itu dalam Islam ada hukumnya ya. Jadi kalau misal kata dia menjalankan jual beli sebagai contoh, kemudian kalau ada pihak yang menuduh bahawa si safih ini dalam menjalankan jual belinya itu tidak jujur, maka tidak boleh dijalankan hukuman ke atasnya, sebab memang dia itu asalnya tidak mempunyai kelayakan ya untuk menjalankan apapun bentuk transaksi kewangan ya, bagi pihak dirinya sendiri ya. Jadi kalau anak yatim dijaga oleh warisnya ya, ataupun safih itu walaupun dah meningkat dewasa, dah jadi orang yang baligh dari sudut umurnya ya, umur baligh, tetapi kerana safihnya itu merupakan ciri dirinya, maka mak bapaknya tadi berhak untuk menahan harta si safih daripada diberikan kepadanya. Jadi warisnya, ibu bapanya yang bertanggungjawab dan memikul amanah untuk menguruskan ya segala yang diperlukan oleh safih tadi. Jadi dalam ayat ini, golongan jin yang dah beriman mengatakan dulu golongan ataupun jin-jin yang safih di antara kami, safihuna. Mereka buat apa? Mereka telah mengatakan ataupun mereka telah menuturkan perkara-perkara terhadap Allah, alallahi syatata, perkara-perkara yang tidak benar, yang melampau batas. Maknanya jin ni mengatakan dulu waktu kita belum beriman, belum dengar ayat Quran, belum kenal tentang Allah yang sebenarnya, macam-macam lah yang jin-jin bodoh ni hasut kami. Mereka dah kata, dah mengajar kami, mengatakan bahawa Tuhan tu ada anak lah, Tuhan tu ada kelemahan dia lah, Tuhan tu ada bini lah, macam-macam ya. Lebih kurang macam manusia. Apabila manusia ini tidak beriman sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya, tidak berpegang dengan panduan
ayat dan kitab yang diturunkan oleh Allah tu macam-macam kepercayaan terhadap Tuhan mereka. Ya, ada yang mengatakan Tuhan dia tu ada tangan lah, ada yang mengatakan Tuhan dia tu duduk dalam hutan lah, ada yang mengatakan Tuhan dia itu ada pasangan lah, ada Tuhan dia itu beranak lah, ada yang mengatakan Tuhan dia tu diberanakkan Tuhan lain, ya kan? Jadi ini semua perkataan-perkataan terhadap Tuhan yang tidak layak. Ya, perkataan yang tidak wajar, yang salah sesalah-salahnya. Jadi begitulah pengakuan jin menyedari. Bila dah beriman, wah dulu antara kita ni ada jin-jin yang bodoh. Diorang itulah yang ajar kita macam ni. Padahal diorang pun tu salah, mereka itu pun tidak mengetahui. Nah, siapa safih sebenarnya di kalangan jin ini yang dimaksudkan dalam ayat ini? Maka sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa safih di sini ialah iblis. Tuan-tuan. Sebahagian ahli tafsir mengatakan safih di sini sebenarnya ialah iblis. Kenapa mereka mengatakan iblis tu sebagai safih? Sebab iblis dan syaitan ini, kalau kita lihat dalam ayat yang lain mengatakan kana minal jin. Iblis itu dulu bila diperintahkan oleh Allah selepas diciptakan Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah untuk iblis itu sujud hormat pada Nabi Adam, kan iblis engkar, ya kan? Degil, tidak mahu. Dengan penuh kesombongan mengatakan, ya Allah, kau jadikan aku daripada api mulia, kau jadikan Adam cuma daripada tanah, hina dia, takkan aku pula kena sujud hormat pada dia, kan? Allah ada menyebut bahawa kana minal jinni. Iblis itu asalnya daripada golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Tetapi kemudiannya bila diperintahkan, dia engkar, tidak mahu jalankan perintah Tuhannya. Perintah yang mana? Perintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi dalam ayat itu mengatakan bahawa asal usul iblis itu daripada jin. Sebab itu bagi saya pegang dengan pendapat yang mengatakan bahawa sebenarnya iblis itu bukan asal daripada malaikat. Ya, ada pendapat mengatakan walaupun ramai orang Melayu yang turun-temurun mewarisi cerita ini, katanya ya, iblis itu asalnya malaikat yang paling taat pada Tuhan, tapi akhirnya kerana ada ciri-ciri kesombongan dalam hatinya, maka akhirnya diingkar kepada Allah. Ya, itu jelas bertentangan dengan ayat Allah sendiri. Dalam Al-Quran Allah menegaskan jin tu bukan daripada iblis tu bukan daripada kalangan malaikat, tidak, tapi kana minal jinni. Ya, iblis itu daripada golongan jin. Dan jin malaikat ni kan berbeza, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Malaikat dijadikan daripada apa? Malaikat dijadikan daripada cahaya, daripada nur. Sedangkan iblis dijadikan, dia sendiri mengaku dia itu dijadikan daripada api. Nur dengan nar, cahaya dengan api itu berbeza. Ya, tidak sama. Ya, jadi bagi saya berpegang dengan pendapat mengatakan iblis asalnya daripada jin. Ini satu asal usul sama. Jadi sebab itu bila jin-jin yang beriman ini kemudiannya menyedari bahawa kesilapan mereka dulu mempercayai perkara bukan-bukan terhadap Allah, itu mereka dapat daripada ajaran siapa? Mereka dapat daripada bisikan siapa? Siapa yang terangkan pada mereka, oh Tuhan tu macam tu, Tuhan tu macam ni. Semuanya salah. Semuanya perkara yang tidak kena dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada sekutu siapa pun. Ya, itu mereka mengatakan itulah iblis dah ajar kita macam tu. Dan mereka membahasakan iblis itu sebagai safihuna, sebagai dialah yang bodoh di antara kami. Nampak tuan-tuan? Ya, safi yang bodoh, safihuna yang bodoh di kalangan kami. Ya, the stupid one among us. Siapa? Itulah iblis. Ya, jadi begitu kita. Jadi sebab itu jin bila dah beriman, tuan-tuan puan-puan sekalian, ini daripada puak dia sendiri. Ini daripada geng dia sendiri, daripada asal usul kerabat dia sendiri. Jin dengan iblis. Iblis bahagian asal daripada jin. Nampak tuan-tuan? Tapi bila sebahagian jin tu dah beriman, mereka mengatakan sebenarnya yang kita dapat kesesatan inilah yang diajar oleh si iblis itu. Iblis tu bodoh orang, kita kata iblis tu bukan orang bodoh. Iblis itu jin bodoh di kalangan kita. Nampak tuan-tuan? Ya kan? Jadi malu kita jadi manusia. Kita jadi manusia yang Allah jadikan dengan penuh kemuliaan. Manusia itu Allah jadikan dalam martabat yang lebih tinggi daripada jin dan syaitan. Tapi ada sebahagian kita ni yang menganggap apa yang diajar oleh iblis dan syaitan pada kita itulah yang betul. Bodoh kita ni. Tak bijak kita ni, tak cerdik kita ini. Kalau dalam sikap kita, dalam perangai kita, dalam kehidupan kita, seolah-olah bahawa apa yang disuruh oleh iblis dan syaitan, apa yang dibisikkan oleh iblis dan syaitan, seolah-olah itulah yang bagus untuk kita.
Padahal kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kita ini mengaku kita ni umat yang berpegang dengan Quran. Padahal kita ni umat yang mengatakan kita mesti ikut hadis dan sunnah Nabi, ya kan? Tapi kenapa dalam kehidupan? Kadang-kadang kita bila semak diri kita, kita perhatikan sikap kita, perangai kita, cara hidup kita. Seolah-olah apa yang iblis syaitan bisikkan, ajarkan pada kita, itulah yang bagus untuk kita. Tengok, malu kita dengan golongan jin yang dah beriman ini. Bila dah beriman saja, terus pegang dengan kepercayaan bahawa segala yang tak betul, itu diajar oleh iblis dan iblis tu bodoh sebenarnya di antara kami. Kenapa iblis dikatakan sebagai bodoh? Sebab dia melihat bahawa kesombongan kedudukan dia yang zahir dijadikan daripada api itu melayakkan dia untuk tidak tunduk kepada perintah Allah. Bodoh. Disuruh oleh Allah untuk perbaiki, untuk tarik balik kedegilannya, malah menyombong, mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, kalau memang dah terlanjur kau ni memang nak laknat aku, nak memang seksa aku, maka aku minta tempoh sampai hari kiamat. Jangan seksa sekarang. Kenapa? Sebab aku nak terus sesatkan anak Adam biar sama-sama aku dalam neraka. Nampak tuan-tuan? Itu satu pendirian yang bodoh. Ya? Satu pendirian yang bodoh yang didorong oleh kesombongan yang ada dalam diri iblis tadi. Kenapa kita katakan bodoh? Sebab Allah kasih kesempatan. Kalau terlupa, kalau terpedaya dengan kesombongan yang ada, Allah suruh bertaubat, suruh perbaiki sikap. Itu kan Allah buka peluang. Kalau lah iblis mengatakan, oh minta maaf, minta ampun ya Tuhan, aku terlupa. Ya, aku baru tersedar sekarang betapa sombongnya aku di hadapan kebesaran-Mu ya Allah, ya kan? Kalau dia perbaiki diri, mungkin iblis tak terus dilaknat oleh Allah. Mungkin Allah tidak akan terus berjanji untuk menyiksa iblis di dalam neraka pada hari akhirat. Ya kan? Tetapi begitu kesombongan yang ada sampai menutup kewarasannya menjadi makhluk yang begitu sekali bodoh dalam membuat pertimbangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah pengajaran kita ini. Ya, daripada yang kita baca kisah jin yang beriman, merujuk iblis itu sebagai jin yang bodoh, sebab iblis itu mengajar makhluk yang lain, mengajar manusia, mengajar jin untuk memperkatakan perkara yang tidak wajar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya, sebab kebodohan itu datang hasil daripada kesombongan yang dibiarkan menguasai hati si iblis tadi. Kita jangan mengulang kesilapan itu. Jangan kita mengikut jejak langkah iblis yang seperti itu. Ya, betapa banyak dalam kehidupan manusia menjadi bodoh kerana apa? Kerana gelap matanya disilaukan oleh kesombongan yang ada memenuhi ruang jiwanya tadi. Ya, baik, kita sambung lagi. Itu satu pengajaran. Dalam ayat yang kelima, apa lagi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pendirian jin yang dah beriman ini? Mereka mengatakan, wa anna zananna, dan bahawa kami menyangka, ya, allan taqulal insu wal jinnu, bahawa manusia dan jin ini tidak akan mengatakan alallahi kadhiba, sesuatu yang dusta terhadap Allah yang mereka kenali. Nampak tuan-tuan? Jadi jin dah beriman, mereka menyedari dulu sebelum beriman mereka dah bersangka yang salah terhadap Allah. Mereka banyak menyebut tentang Allah perkara yang tidak benar. Dan itu kata mereka dapat daripada jin yang bodoh di kalangan mereka, iaitu iblis, ya, yang menghasut segala keburukan dan kejahatan. Jadi mereka mengatakan, kami tak sangka. Kami ingatkan dulu kalau ada manusia yang kenal Tuhan, kalau ada jin yang kenal Tuhan, mesti dia tak akan berbohong terhadap Tuhan. Kan? Saya ulang lagi maknanya. Wa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami menyangka dulu bahawa manusia ke jin ke tidak akan menyebut sesuatu terhadap Allah yang dusta dan bohong. Jadi jin-jin ni sangka baik, tuan-tuan, lurus. Ini jenis jin yang lurus, ya kan? Jenis jin yang ikhlas. Sebab itu bila mereka awal dengar ayat saja Quran dibacakan kepada mereka, terus terpikat, tuan-tuan. Hatinya lurus. Ya. Kerana itu mereka dapat menyedari mana yang betul, mana yang salah. Bila dah rasa kagum dengan Quran, terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya. Ya, kerana sikap seperti itu mereka mengatakan, dulu kita tak tahu. Kena dimain-mainkan, dikelintung oleh si iblis tu, ya, jin yang bodoh di kalangan kami. Sebab dulu kami menyangka bahawa takkanlah ada manusia, takkanlah ada jin yang kenal Tuhan tu sanggup berdusta terhadap Tuhan. Nampak tuan-tuan? Mereka tahu
Mungkin sebab iblis itu kan pernah berdialog dengan Allah. Iblis itu pernah berbincang dengan Allah. Iblis itu menyedari siapa Allah. Mereka tak sangka rupanya si iblis itu, ya, dia dah bincang dengan Allah, pernah berdialog direct dengan Allah ketika Tuhan memerintahkan dia untuk sujud pada Adam dahulu. Dia sanggup kemudiannya berdusta pada kami semua terhadap Allah. Katakan Allah tu ada anak lah, hasut kami untuk percaya Tuhan tu ada partner, ada pasangan lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak? Ya. Jadi mereka menyedari bahawa itu adalah kebohongan terhadap Allah yang dibisikkan kepada mereka, yang diajarkan kepada mereka. Sebenarnya mereka tak sangka ada manusia dan jin yang sanggup berbohong terhadap Tuhan. Masalahnya apa, tuan-tuan? Ya, ada tak kita buat semakan pada diri kita? Agak-agak jin ni cakap betul tak? Mungkin dia cakap tentang jin geng dia tu betul lah kan? Tapi bila dia bahasakan bahawa manusia pun ada macam tu. Ada manusia yang sebenarnya boleh kenal Tuhan ataupun dah percaya dengan Tuhan, tapi kadang-kadang sebutannya, percakapannya, sikapnya, tindakannya menunjukkan bahawa dia berani berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita ini, tuan-tuan, seperti itu? Adakah tidak di antara kita sebagai manusia ini yang seperti itu? Kena jaga-jaga. Ya, maka sebab itu bila kita berbicara tentang Allah, bila kita berbicara tentang Tuhan, bila kita berbicara tentang Rabbul Alamin, itu dengan penuh ilmu. Jangan jadi orang yang dah mengaku beriman dengan Allah, mengaku kita ni Islam, mengaku kita ni umat Nabi, mengaku kita ni umat Al-Quran, tapi kerana kejahilan kita dan kita biarkan kita terus jahil, kita kadang-kadang menyebut terhadap Allah benda yang tidak benar, tuan-tuan. Kena jaga-jaga ya. Ini ciri-ciri perangai iblis yang ditunjukkan gambarannya dalam kisah sekumpulan jin yang beriman pada ketika hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sambung ayat yang ke-6. Jadi sambung lagi ya. Ini hari ini masih saya katakan kita nak terus berguru dengan jin ya. Tengok pelajaran dia apa. Yang ke-6 firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini sekumpulan jin dah beriman mengatakan dulu kebiasaannya banyak berlaku, katanya ada orang-orang daripada kalangan manusia ya yang minta bantuan dan perlindungan dengan golongan-golongan jin. Jadi jin mengatakan, ini kan kisahnya kalau kita lihat kemarin tentang asal cerita ini ialah ada satu ketika jin-jin ini nak naik ke langit untuk mendengar cerita, mengintip rahsia ya, pasang telinga yang biasa mereka buat selama berzaman-zaman lamanya. Tapi akhirnya sampai satu masa mereka rasa ada banyak halangan. Nanti kita akan baca ayat ceritakan tu. Nak naik ke langit tak boleh tembus. Nak pergi tempat yang biasa mereka boleh dengar cerita-cerita malaikat tentang nasib penghuni dunia, mereka tak dapat tembus lagi. Ya, kita ringkaskan ceritanya sampai satu peringkat mereka mengatakan, ataupun ada ketua di kalangan umat jin ni yang memerintahkan, ayuh semua, wahai jin-jin, berkeliaranlah di atas muka bumi ini, lihat apa sebenarnya yang dah berlaku sampai kita dah tak boleh lagi menembus langit untuk mendengar kisah-kisah rahsia yang Allah sampaikan kepada malaikat tentang penghuni-penghuni dunia. Ya, jin-jin tu merasakan ada yang dah berlaku, satu peristiwa apa agaknya yang menjadi sebab kita ini sampai terhalang tak boleh dengar cerita lagi. Nampak tuan-tuan? Tapi kemudiannya itulah bila semuanya bertibaran, satu kumpulan jin ke sana, satu kumpulan jin di sini, nak cari ceritanya, nak tahu apa puncanya, sampailah satu golongan ini sampai ke tempat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar ayat-ayat ini, mereka mengatakan, wah inilah puncanya, bahawa dah keluar sekarang zaman insan ini yang diutuskan oleh Tuhan, maka sekarang kita dah tak boleh dengar lagi sebarang rahsia di langit ya, untuk kita sampaikan kepada wakil-wakil kita di dunia ya. Jadi kerana itu kalau kita lihat penerangan para ulama tafsir mengatakan, kalau dulu sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sedikit demi sedikit, itu satu kebiasaan. Ya, jin-jin yang akan naik ke langit, pasang telinga, mungkin ada keputusan ataupun perintah Allah sampaikan pada malaikat, sebelum malaikat bawa turun ke dunia ini, perintah-perintah Allah, mereka sebahagian dapat dengar walaupun tak kesemuanya. Itu yang bila mereka turun ataupun jin-jin ini turun ke dunia,
Ada manusia-manusia yang percaya kononnya jin ni hebat. Kononnya jin ni tahu rahsia, benda gaib. Bahawa jin kalau kita minta tolong, kita tahu besok dapat apa. Kita nak elakkan apa ni celaka, tanya dengan jin. Jin boleh tunjukkan caranya. Kita nak dapat untung, tanya dengan jin ni. Jin boleh tunjukkan caranya. Pasal dulu, macam dibayangkan dalam ayat-ayat ini, mereka boleh dengar rahsia-rahsia bicara malaikat di langit. Ya kan? Maka sebab itulah ada manusia ini yang zaman berzaman mewariskan satu perkara di mana ada jenis-jenis manusia yang akan bergantung kepada jin. Bergantung apa? Bergantung maklumat benda gaib, minta pertolongan dengan jin. Macam mana boleh berlaku? Sebab jin tahu sebahagian rahsia, bukan semua. Kadang-kadang apa yang jin sampaikan sebab dia dengar ceritanya. Kadang-kadang dia kelentung, dia cakap dia apa yang ditanya oleh manusia yang ada hubungan dengan dia, padahal tak betul pun. Ya? Tapi itu kebiasaan yang berlaku. Jadi inilah yang disebut dalam ayat yang ke-6 ini, jin yang dah beriman mengatakan, begitulah kami dulu. Ya? Yang berlaku dahulu sebelum zaman sekarang turunnya Al-Quran ialah, dulu biasalah ada manusia-manusia yang akan minta tolong dengan sebahagian golongan jin. Minta tolong dapatkan rahsia, minta tolong dapatkan cerita-cerita gaib, minta tolong dapat telik, dapat ramal, nak tahu besok jadi apa, nak tahu rahsia itu macam mana, rahsia ini macam mana. Nampak tuan-tuan? Tetapi apa yang ditegaskan kemudiannya selepas keinsafan dan keimanan masuk dalam diri jin-jin yang beriman ini, mereka mengatakan fazaduhum rahaqa. Tapi yang berlaku ialah perbuatan jin dengan manusia yang seperti itu. Manusia minta tolong dengan jin, manusia minta perlindungan dengan jin, manusia minta bantuan dengan jin, itu hanya menambahkan rahaqa kepada mereka. Fazaduhum rahaqa, maka hanya menambahkan kepada mereka rahaqa. Apa tu rahaqa? Nah, kita lihat. Ada beberapa pandangan, ya. Baik, saya tuliskan di sini. Fazaduhum rahaqa, ayat yang ke-6. Fazaduhum rahaqa. Lalu fazadu lalu mereka fazadu, mereka tambahkan hum kepada mereka. Fazadu, mereka tambahkan hum kepada mereka. Nampak tuan-tuan? Nanti kita terangkan, ya. Rahaqa nanti kita simpan dulu. Rahaqa ni nanti dulu, ya. Jadi dalam ayat ni ada dua mereka. Jadi bila kumpulan manusia minta bantuan dengan satu kumpulan jin. Nampak tuan-tuan? Ya, minta bantuan perlindungan, minta bantuan keselamatan, ya. Nah, lalu kata Allah, mereka tambahkan untuk mereka rahaqa. Siapa tambahkan untuk siapa sekarang? Dengan perbuatan manusia minta tolong dengan jin, manusia tambahkan rahaqa pada jin ke? Jin tambahkan rahaqa kepada manusia. Ustaz, susah nak jawab, kita tak tahu rahaqa. Makna rahaqa ini dia akan bergantung kepada siapa maksud mereka di sini. Mereka tambahkan mereka rahaqa. Makna rahaqa kita akan lihat hanya setelah kita tentukan mereka tambah apa dengan mereka. Maka ada dua pandangan. Sebab dia cerita dua golongan, ya. Satu kumpulan jin dengan satu kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia biasa minta tolong, minta perlindungan dengan satu kumpulan jin. Okey? Jadi mereka ada dua golongan manusia dengan golongan jin. Maka pendapat yang pertama, nombor satu, mereka yang tambahkan maknanya manusia. Manusia, ya. Ini tambahkan mereka, ya. Kemudian mereka yang dikatakan mereka menambahkan kepada mereka, maknanya manusia yang minta tolong tu dia tambahkan untuk jin. Ini satu pendapat. Pendapat kedua terbalik. Lalu mereka tambahkan, maknanya jin tu yang tambahkan kepada mereka, maknanya tambahkan kepada manusia. Sebab Allah tak kata hum. Allah cuma mengatakan demikian saja. Hum boleh makna jin, boleh hum maknanya manusia. Manusia yang minta tolong dengan jin, ya kan?
Yang biasa berlaku sebelum kumpulan jin ini masuk Islam. Nah, kalaulah kita ambil pendapat yang pertama, dengan sebab perbuatan golongan manusia ini biasa minta tolong, minta perlindungan dengan kumpulan jin ini, maka manusia ini yang minta tolong, dia menambahkan untuk jin yang dia minta pertolongan mereka, menambahkan kepada mereka rahaka. Ini rahaka yang pertama, ya, rahaka yang pertama ialah kesombongan. Ya, ataupun kita kata besar kepala. Nampak tuan-tuan? Bila satu golongan manusia minta bantuan dan perlindungan daripada satu golongan jin, padahal bantuan dan perlindungan yang sepatutnya diminta dicari hanya daripada Allah. Jin yang dia minta tolong itu hanyalah satu makhluk. Jin itu pun tak tahu benda gaib. Jin itu kalau dulu pernah dengar bisikan-bisikan malaikat kat langit, sekarang dah tak boleh lagi dah. Dah stop. Jin tak ada kuasa apa. Sebab jin dengan manusia sama-sama makhluk Allah. Malah dari segi kedudukan dan martabat kemuliaan, manusia Allah jadikan lebih mulia daripada jin. Ni kenapa pula sekarang manusia minta tolong dengan jin? Kenapa pula manusia minta perlindungan daripada jin? Maka kalau itu yang dibuat, dan itu biasa dahulu mereka buat sebelum geng jin yang masuk Islam ini, ya kan, itu menjadikan jin-jin yang didatangi manusia, jin-jin yang diminta bantuan mereka, jadi sombong, jadi besar kepala, jadi makin lalai, lupa kepada Allah. Kenapa jadi besar kepala, jadi sombong? Sebab mereka menyedari, wah, tengok manusia ni datang dengan aku, bermakna aku lagi hebat. Aku ini dipercayai, aku yang boleh tolong, aku yang boleh beri perlindungan. Dia rasa dirinya itu punya kuasa, tuan-tuan. Sombong dia, padahal dia tak ada apa-apa, tuan-tuan. Jin tak ada apa-apa dengan manusia ni, dia kacau-kacau gitu je pun tak ada apa. Ya kan? Tapi bila kita minta tolong dengan dia, besar kepala lah dia. Sombong dia. Ya kan? Itu maksud yang pertama, ya, kita kata rahaka. Kalaulah manusia yang dimaksudkan minta tolong dengan jin, manusia itu menambahkan untuk jin kesombongan si jin tadi. Jelas tu tuan-tuan? Puan sekalian, ya. Tapi kalau kita ikut pada pendapat kedua, mereka yang pertama tu jin, mereka yang kedua manusia. Maknanya bila manusia minta tolong dengan jin, maka jin ini akan menambahkan kepada manusia yang minta tolong tadi, tambahkan apa? Kalau pendapat kedua pula, pendapat kedua, ya, ialah menambahkan kesesatan. Menambahkan lagi kebodohan. Ya. Kalau manusia minta tolong dengan jin, padahal jin pun tak ada apa-apa. Manusia tanya jin benda gaib, jin pun tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Ya kan? Maka kalau itu berlaku, si jin ni apa lagi? Dia hanya akan menambahkan kebodohan manusia tadi. Bila dia jawab, manusia percaya. Tambah bodohlah engkau. Ya kan? Bila manusia minta tolong, padahal jin tak boleh tolong apa pun, tambah sesatlah engkau. Itu perbuatan jin terhadap manusia. Jadi kita lihat ayatnya sama. Fazaduhum rahaqa. Tapi boleh ada dua tafsiran. Mereka tambahkan kepada mereka rahaqa. Tafsiran pertama, manusia yang minta tolong akan menambahkan hanya kesombongan kepada jin yang dia minta tolong tadi. Tafsiran kedua, bila manusia minta tolong dengan jin, jin yang akan menambahkan kebodohan dan kesesatan manusia itu. Terus-terusan manusia itu dalam keadaan kejahilannya minta sesuatu daripada makhluk yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Nampak tuan-tuan? Ya? Jadi begitulah pengesahan daripada jin sendiri. Yang cakap ini bukan manusia, tapi jin sendiri yang mengatakan. Yang dah beriman, yang bila dengar ayat Al-Quran terus memikat hati mereka, yang terus menyerahkan keimanan mereka kepada Allah, mengatakan kami tak akan mensyirikkan lagi Allah dengan sesuatu apapun. Jin sendiri yang mengesahkan. They themselves certify this, and verify to say that memang kalau ada manusia minta tolong dengan jin, jin tu makin besar kepala, manusia makin bodoh dan makin sesat. Kalau manusia minta perlindungan, takut itu takut ni, nak minta jadi kuat, jadi apa ni, selamat daripada musuh ke apa ke, minta bantuan perlindungan daripada jin, begitulah dia akan hanya menambahkan kesombongan jin, besar kepala. Jin pula akan hanya menambahkan kebodohan dia sebagai manusia dan juga kesesatannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bila kita dengar kisah seperti ini, bila kita nak renung diri kita dan cerminkan, ayo jadi manusia. Allah berikan banyak keupayaan untuk kita memelihara kemuliaan kita. Kena yakin diri. Kita ada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Bila kau nak sesuatu, minta tolong, minta apa pun, mohon dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila ada bantuan yang kau cari, minta bantuan hanya kepada Allah. Itu pesanan Nabi SAW. Itu ikrar kita dalam tiap-tiap rakaat salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah, ya Allah. Hanya kepadamu lah yang kami minta bantuan, ya Allah. Itu jangan sampai hilang daripada pegangan keyakinan kita. Jangan ada menganggap ada benda-benda gaib itu yang lebih hebat daripada kita. Ada benda gaib yang lebih tahu daripada kita. Ada makhluk-makhluk gaib itu yang patut kita takuti, yang patut kita geruni. Ya. Ada makhluk-makhluk gaib itu yang perlu kita minta bantuan dia, yang perlu kita cari perlindungan dia. Sakit minta dia obat. Ya, nak kebal minta dia yang kasih kuasa. Jangan tuan-tuan. Jin saya mengatakan tak guna. Makin minta tolong, makin dia lupa diri si jin tadi. Makin lupa diri, makin sombong padahal dia tak ada apa-apa. Manusia makin bodoh. Manusia makin sesat. Makin jahil terhadap dirinya sendiri. Ini hakikat diri kita sebagai manusia. Kita kena sedar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya kan? Jadi insyaAllah kita baca ini memahamkan kita. Ada kemuliaan. Allah anugerahkan kepada kita. Kemuliaan itu kita jaga. Tetap kita pelihara. Supaya kita selamat di dunia dan hari kita kembali kepadanya. Jangan sampai kita terlepas peluang memasuki syurga. Jangan pula sampai kita diazab, dicampakkan ke dalam neraka. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung lagi. Ayat yang ke-7. Apa lagi yang kita boleh belajar daripada jin hari ini? Ya kan? Apa lagi kita nak petik daripada guru-guru jin pada kita ni sekarang? Yang ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsallahu ahada. Jin-jin yang dah beriman, dan kisah kemarin kita kata dah beriman, dah dengar ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun balik kepada kaum mereka. Jin balik kampung. Ya. Jin balik kampung bukan tanam kacang, tak. Jin balik kampung, dia pergi dakwah dengan kampung dia. Dia pergi ajak kaum jin dia untuk sama-sama beriman. Mereka mengatakan apa? Dalam ayat yang ke-7, wahai jin-jin sekalian, ini manusia pun macam kamu jugalah dulu. Macam kita juga dulu. Ya. Mereka menyangka seolah-olah macam Tuhan itu tak ada kuasa nak membangkitkan kembali siapa pun yang dah mati untuk pembalasan dan perhitungan. Ya. Maka begitulah antara jin kita pun ada sebahagian macam itu juga. Kita tak kenal Allah. Kita tidak percaya kuasa Allah. Kalau tidak dengan pengakuan kita, dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan kita menunjukkan seperti itu kepercayaan dan keyakinan kita. Jin mengatakan pada kaum mereka, wahai sekalian kaum jin, tengok manusia itu, mereka juga pernah, ataupun mereka juga ada sebahagian mereka itu yang menyangka Allah tak ada kuasa nak membangkitkan yang dah mati. Macam sebahagian kamulah jin pun dulu ada kepercayaan yang seperti itu. Kepercayaan yang kufur kepada Allah. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat dan ayat-ayat yang berikutnya ada menggambarkan jin macam manusia. Dari segi keimanan dan kekufuran. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada yang percaya Allah tu berkuasa, ada yang tak percaya Allah tu berkuasa. Ada yang percaya bahawa bila dah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah sebab Allah mampu lakukan demikian. Ada yang tak percaya dah mati boleh hidup semula. Baik manusia, baik jin. Begitulah keadaan. Dua-dua diberikan keupayaan oleh Allah untuk berfikir, renung, cari kebenaran, pegang. Ya, jangan terus-terusan dalam sangkaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekarang tuan-tuan, masalahnya apa tuan-tuan ya? Dalam ayat ini menggambarkan jin punya dua golongan. Macam manusia punya dua golongan. Kita manusia dengan manusia. Mungkin ada cara kita secara zahirnya nak tahu orang tu Islam ataupun bukan Islam. Kita nak minta tolong tentang agama. Ya? Maka kita mestilah minta tolong tentang agama, tentang keperluan akidah kita, tentang perkara-perkara yang akan menjejas selamat tak selamat ke kita pada hari pembalasan nanti. Pastinya kita cari manusia yang beriman. Sebab kita beriman kepada Allah kan?
Takkanlah tentang masalah agama kita nak cari, minta tolong, nak bertanya, nak minta pimpinan daripada manusia yang tak beriman kepada Allah. Padahal berkaitan tentang agama, tentang Allah. Tak kena kan? Tak ada manusia nak buat macam tu. Kan? Tapi manusia dengan manusia kita boleh cek. Sekurang-kurangnya kita boleh tanya, kita boleh periksa. Sekarang kita boleh Google lagi, tengok background dia apa. Kita tak kenal orang ni, tapi nak tanya pasal agama dengan dia. Minta panduan nasihat tentang agama. Boleh cek Facebook dia. Kat Facebook ada about dia. Ya, latar belakang dia, boleh tengok posting-posting dia. Bukan orang Islam rupanya, tak jadilah nak tanya pasal akhirat. Memang tak kena kan? Persoalan dia ialah, kalau ada di antara kita sibuk nak tanya, nak minta bantuan, nak minta bimbingan, nak minta perlindungan dalam bab agama, bab ghaib dengan jin, nak cek jin tu Islam tak Islam macam mana tuan-tuan? Manusia kita boleh cek. Boleh tanya orang yang kenal dia, boleh periksa latar belakang dia. Paling sikit pun boleh tanya pengakuan dia. Cuba baca syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna dia? Tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah. Tengok gaya, confident, nah. Sekurang-kurangnya itu jadi tapisan kita nak mengesahkan dia orang Islam kan? Tapi dengan jin nak cek macam mana? Nak periksa rekod dia orang Islam atau jin Islam atau macam mana? Masih beranikah kita nak bergantung, berharap, berlindung, ya, minta bantuan, minta pimpinan, minta maklumat, minta ilmu malah sebagainya dengan jin? Sekali kalau yang kasih pandangan, yang kasih maklumat ni termasuk jin yang tak beriman kepada Allah. Seperti mana sebagian manusia yang tak percaya Allah itu mampu membangkitkan kita kembali selepas matinya kita. Kalau jin yang tak percaya terhadap Allah, tak percaya ada syurga dan neraka, dia tidak ada rasa pertanggungjawaban pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia nak kelentong kita, nak tipu kita, nak terus sesatkan kita daripada jalan Allah yang lurus. Siapa yang akan melindungi kita? Siapa yang akan memastikan kita tidak akan berada dalam kesesatan dan kejahilan? Sebab itu Nabi tak pernah ajar tuan-tuan dan puan-puan. Nabi tak pernah ajar hidup jadi manusia yang beriman ini untuk cari bantuan dengan jin. Untuk minta pertolongan dengan jin, untuk berlindung dengan jin. Sakit minta jin sembuhkan. Ya, ada hajat minta jin mudahkan. Ada perkara nak tahu tanya jin, minta pengetahuan, minta jawapan. Tak ada tuan-tuan. Sebab kita tak berapa nak pastikan jin tu Islam ke bukan Islam. Ni jin baik ke tak baik? Ya. Tuan-tuan, sebab itu berhati-hati, ya, belajar daripada kisah ini. Ya, jin sendiri mengatakan, golongan jin yang beriman mengatakan bahawa jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, kita tak tahu nak pastikan macam mana. Sudah, kata Nabi, Quran ada, zahir, pegang dengan Quran. Sunnah aku ada, ajaran aku ada, hadis aku ada, aku tinggalkan sebagai pegangan. Ya, yuk ikut. Nabi dah pesan, ada apa-apa doa hanya kepada Allah. Jangan doa pada yang lain yang tak ada kuasa nak tolong kita. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalang apa yang kau nak berikan kepada hamba-hambamu. Dan tak ada siapa yang boleh memberi apa yang kau nak halang daripada hamba-hambamu, ya Allah. Dengan Allah. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh membatalkan, boleh menghalang merosakkan apa yang engkau telah tentukan qada dan qadar. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ada jadd ya yang kita baca ayat Quran. Dan siapa pun sebagai makhluk memiliki apapun kekayaannya itu tidak akan dapat membantu dia daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jin pula tempat kita nak bergantung harap, nak minta bantuan dan perlindungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita tak terikut-ikut dengan bab-bab yang seperti ini, ya, perkara-perkara seperti ini. Jadi orang Islam biar pegangan kita bersih, akidah kita bersih, amalan kita bersih, pengharapan kita bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebab itu saya berpegang dengan pendapat jumhur ulama. Manapun bab-bab rasuk merasuk, minta dirasuk jin, syaitan, hantu, makhluk gaib, pak kiai pada sebagai arwah apa nak masuk, mbah mana nak masuk, tuan-tuan, itu semua adalah permainan-permainan makhluk yang kita tak dapat jelaskan, tuan-tuan sekalian. Elakkan, sudah. Jangan. Kita kalau buat,
Ya, nak berjoget mesti nak masuk rasuk, ya masuk resap dulu, biar masuk nyai dalam badan aku, masuk embah masuk dalam badan aku, ya kan? Tiba-tiba tak belanja, tak pandai apa ni, menari boleh tiba-tiba pandai menari, tak pandai bersilat tiba-tiba boleh pandai bersilat, ya. Tiba-tiba macam ada kelebihan, boleh buat itu, boleh lompat terus atas pokok kelapa pula. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan, jin sendiri mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini perbuatan yang tidak ada sandarannya. Itu hanya menambah jin tu makin sombong dan besar kepala, tambahkan manusia terus menjadi bodoh. Rahaqah, bodoh. Manusia jadi bodoh kerana itu. Ya, kita jadi manusia, patutnya Allah berikan akal kewarasan, akal fikiran kita, itu kita hargai. Antara faktor yang menjadikan kita mulia sebab kita ada akal, tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam, pelihara akal itu asas. Ada 5 perkara asas dalam agama. Saya tak payah sebutlah. 5 perkara asas. Ya. Secara ringkas, tak payah huraikan. 5 perkara asas dalam hukum agama ialah pelihara agama, pelihara nyawa, pelihara akal, pelihara harta, pelihara keturunan. Apapun hukum agama, mesti pelihara ini 5. Kalau ada hukum agama yang bila dilaksanakan akan menjejas mana-mana ni 5, kena disesuaikan keadaannya dan sebagainya. Ya kan? Tiba-tiba kita lihat ada di antara kita jadi manusia, Allah berikan akal, itu kemuliaan dia, itu penghormatan dirinya, dia seronok pula rasa dirinya hebat pasal apa? Boleh hilang akal. Orang kalau dah kena rasuk, hilang akal, tuan-tuan. Orang kena rasuk, hilang akal. Dia tak sedar dunia apa keliling dah. Ya, dia nak terbaring tengah jalan, nak menggelepar depan orang, nak bergolek macam dah tak ada harga diri lagi, tuan-tuan. Ya. Ajak bercakap pun dah tak boleh cakap, cakap pun dah tak ada makna lagi, tuan-tuan. Allah, memanglah nampak hebat, pasal tak sedar diri entah apa yang rasuk tadi, ditikam dengan pisau pun tak luka, disebat dengan rotan pun tak berbilai badannya. Tapi apakah itu kemuliaan kita? Allah beri akal sebagai tanda kemuliaan. Allah perintahkan, jaga akal. Allah larang benda yang menyebabkan kita hilang fikiran dan kewarasan. Kita pula seronok, kita kata kita hebat pasal kita boleh minta dapat dirasuk makhluk entah datang daripada mana, walaupun itu menyebabkan kita hilang akal. Tak sedar apa yang kita perkatakan, tak sedar apa yang kita lakukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ambil iktibar. Hari kita belajar daripada guru kita, jin-jin yang beriman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit lagi tuan-tuan dan puan sekalian ya. Masa tidak mengizinkan untuk kita baca panjang-panjang, tapi berapa yang dapat insya-Allah sebelum kita berpindah pada pertemuan akan datang dengan surah yang lain, ayat yang lain ya. Ayat yang ke-8. Ini kata apa jin tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-8, wa anna lamasna as-samaa. Dan kami dah cuba untuk masuk menembusi langit-langit, macam saya katakan tadilah ya, buat benda yang dulu biasa kita buat. Naik ke langit sana, dengar tempat mana malaikat boleh berbicara, nak dengar, pasang telinga, nak tahu rahsia apa yang malaikat ditugaskan oleh Allah untuk bawa turun ke dunia ya. Wa anna lamasna samaa. Sekarang kami dah cuba naik ke langit, nak cari cerita lagi. Fawajadnaha, tapi kami dapati sekarang ini sejak turunnya Quran, sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mendapati langit-langit dah tak macam dulu lagi. Sekarang dah macam mana? Muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Sekarang langit-langit yang ada semua dikawal rapat oleh malaikat-malaikat yang perkasa. Harasan syadidan. Haras maknanya guards. Ya, ada pengawal-pengawal sekarang. Syadidan yang perkasa. Tak boleh tembus lagi dah jin ni. Dah tak boleh lagi. Wa syuhuba, dan ada pula panahan-panahan bintang. Panahan bintang ni apa? Ada yang sekarang terjemahkan ataupun tafsirkan sebagai meteorite. Itu kan taik bintang. Kadang-kadang bahagian bintang yang dikaji oleh para pakar kaji bintang. Kadang-kadang ada bintang-bintang bila bergerak itu ada cebisan-cebisan batunya ya, yang tertanggal ataupun terpecah daripada bintang tadi sampai dia melayang ya dengan kelajuan yang amat pantas. Kadang-kadang sampai nampak berapi berekor, ya kan? Jadi ada mengatakan itulah maksud Allah syuhuba. Pokoknya syuhuba ialah panahan-panahan bintang. Jadi ceritanya siapa yang nak naik di kalangan jin, nak pasang telinga, nak dengar rahsia perbincangan malaikat,
ya, perintah Allah yang ada pada malaikat, mereka tak akan dapat lepas tembus langit kerana sudah dikawal oleh malaikat-malaikat yang perkasa dan juga sudah ada panahan-panahan bintang akan dilontarkan kepada mana-mana jin, iblis, syaitan yang cuba naik ke langit nak pasang telinga lagi. Dah tak boleh tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni kalau ada orang dapat tanya kat kubur lah, minta nombor lah, minta macam-macam tuan-tuan nasihat dengan makhluk yang bukan-bukan. Ini semua makhluk-makhluk tu pun main tembak je tuan-tuan. Hentam sembarang je, entah apa dia jawab. Kita pergi percaya pula. Kalau kena, tak kena. Itu semua adalah kebetulan. Pembohongan-pembohongan mereka yang tidak beriman. Jin yang tak beriman melayankan manusia yang tak nak beriman ini. Kita yang beriman, jangan buat benda-benda itu. Tak payah nak tanya, minta pendapat makhluk gaib dan sebagainya. Ya kan? Minta hanya panduan daripada Allah. Nak minta panduan macam mana Ustaz daripada Allah? Ya, itulah istikharah. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang nak buat itu bagus ke ataupun yang ini. Ya, nak buat macam gini baik ke ataupun hasilnya tak baik. Minta tolong dengan Allah. Salat hajat, minta Allah mudahkan. Istikharah, minta Allah tunjukkan. Dan istikharah bukan mimpi. Mimpi itu kalau dapat tengok-tengoklah. Tapi istikharah yang sebenarnya Nabi SAW ajar, bila kita dalam keadaan tidak pasti akan sesuatu perkara sama ada nak buat ataupun tidak, kita istikharah, ada caranya, ada salat sunatnya, ada doanya diajar oleh Nabi SAW. Lepas tu kata Nabi apa? Lihat di mana kecenderungan hati kita rasa tenang nak buat. Kalau hati kita rasa tenang, bermakna yang inilah hati aku dah buat istikharah malam tadi, malam sebelumnya dah doa minta khusus, betul-betul sungguh-sungguh Allah. Pagi ni bangun, hati tenang, pilih dia. Pilih. Gerakan hati orang beriman itu adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya selalu kita ni hati kita tidak dibasuh dengan keimanan. Hati kita tak pernah mengharap betul-betul kepada Allah. Itu yang hati kita tak tergerak. Itu pun tak confident, ini pun tak confident. Nak buat itu pun gundah gulana, nak buat ni pun keluh kesah jadinya. Tak ada yang jelas Ustaz. Cuba buat lagi istighfar banyak-banyak. Minta dengan Allah lagi. Salat hajat, salat taubat, mungkin dosa kita banyak. Sebab itu hati kita rasa tak tenang, itu pun tak tenang. Buat sampai akhirnya Allah berikan. Ya. Alhamdulillah lah Ustaz, rupanya Allah kasihkan isyarat, hati saya tenang sekarang. Nak berniaga yang perniagaan ini. Jangan perniagaan yang itu. Mudah-mudahan Allah berkati dah. Akhirnya berjaya ataupun tidak, itu ketetapan Allah. Bagi orang beriman, dia dah serahkan kepada Allah, minta Allah bantu. Apa yang berlaku esok, dia akan terima sebagai ujian ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan sedikit saja lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Ayat yang ke-9, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Dulu kami biasa duduk di langit itu nak pasang telinga, ada tempat-tempat kedudukan-kedudukan, position yang tertentu yang biasa kami duduk dulu. Ini kata-kata siapa? Kata-kata jin tadi. Wa anna kunna naq'udu maq'ida. Ya, kami dulu duduk naq'udu minha maq'id. Ada tempat-tempat position yang tertentu. Ada station kami kat langit. Si dia tu kat sebelah sana, si dia ni dengar sebelah sini, dia dengar malaikat itu yang cakap, ni biasa dengar malaikat ni yang bicara, ya kan? Maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana. Tapi sekarang siapa nak cuba dengar lagi, yajid lahu shihabar rasada. Dia akan mendapati ada panahan bintang yang telah tersedia akan dilontarkan kepada dia. Siapa nak cuba try dengar pasang telinga, habis akan dipanah dengan panahan bintang tadi. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami ini, kata jin yang beriman yang diceritakan dalam Quran, wa anna la nadri, sesungguhnya kami ni tak tahu, la nadri, asyarrun urida biman fil ardi, apakah orang yang hidup penghuni dunia itu ditentukan untuknya keburukan ke, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Tuhan mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Jin tak tahu tuan-tuan. Pengakuan daripada jin sendiri. Pak kala jin tu tak ada sistem, ada sertifikat boleh sign mufti dia, macam halal kat Singapura saya dulu sign, mana halal kita certify kan. Tapi ini certification jin yang Allah rakam dalam Al-Quran menjadi kepercayaan dan pegangan kita. Jin yang mengesahkan. Kita ni golongan jin ni, kita tak tahu apa-apa.
Sama ada yang menghuni dunia tu manusia itu Allah tentukan untuk dia keburukan ke Allah tentukan untuk dia kebaikan. Kita tak tahu. Macam mana kita boleh minta jin kasih nasihat pula? Minta jin kasih nombor pula? Minta jin pintu rezeki pula? Minta jin perlindungan daripada bahaya pula? Mana ada tuan-tuan? Even us, we do not know apa yang Allah nak tentukan untuk penghuni dunia. So don't ask us. Jangan sibuk nak tanya kami lah wahai manusia, kata jin. Ya kan? Kita sama tak tahu? Kita sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak tanya apa-apa minta dengan Allah. Cari panduan dalam Quran. Baca, jadikan pegangan. Cari maklumatnya, bimbingannya, pedomannya. InsyaAllah banyak jawapan Allah siapkan untuk kita. Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Ada sedikit lagi yang lain tapi tak sempat kita baca. Saya tutup dengan satu ayat lah, penghabisan lah. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Ayat yang ke-11 penutup pada hari ini. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Jadi kami ni golongan jin. Manusia yang beriman yang baca Quran, dengar ni. Kami golongan jin, kata mereka, ada di antara kamu ni yang saleh, yang baik. Wa anna min wa minna duna dhalik, dan ada di kalangan kami ni yang tidak baik, yang bukan soleh, ya, bukan jin golongan yang tunduk pada Tuhan. Itu hakikatnya. Macam manusia, ada manusia baik, ada manusia tidak baik. Kami jin pun macam gitu. Ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini macam-macam berpecah, macam-macam bentuk, macam-macam jenis jin ni, ya. Maka kita tak dapat nak pastikan sebagai manusia sudah. Siapa yang pernah ada hubungan, ada network dengan jin, sudahlah, cukup-cukuplah tu, sudahlah. Ya, severe all those connections dengan jin, tak payahlah tuan-tuan. Kita jadi bodoh. Jin sudah cakap, ikut cakap jin, kita bodoh tuan-tuan. Kita bodoh, sudahlah. Ya. Dan kita jangan pandang hebat orang ada punya kuasa-kuasa gaib seperti ini. Nak minta apa nanti saya tanya dia punya mbah dulu, tanya yai dia dulu, tanya nyai dia dulu. Ya, tanya roh dia dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah. Ya. Kalau itu boleh dibuat orang, para sahabat sudah tentu, ya, ada apa-apa akan terus berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin mereka walaupun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak tunjukkan contoh yang demikian. Mereka nak dapat panduan daripada Nabi, mereka baca kitab yang Nabi ajarkan kepada mereka. Mereka nak minta nasihat daripada Nabi, mereka rujuk kepada hadis-hadis yang ditinggalkan sebagai warisan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah nak rasuk-rasuk turun, ya roh Rasulullah turun dalam resap badan aku, lepas tu boleh kasih nasihat. Kalau dengan roh Nabi itu yang paling mulia, para sahabat pun tak boleh seru-seru nak masuk dalam badan mereka nak minta panduan. Ini kita pula nak panggil roh mana pun kita tak tahu siapa, tok syekh mana, entah betul entah tidak. Kita habis dipermainkan oleh jin-jin yang tidak baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sudahlah. Ya, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini menjadi pedoman yang jelas kepada kita. Ya. Orang lain nak pandang kita ni apa pun, orang lain nak pandang kita ni apa ni, tak hebat ke, ustaz ni tak special ke, pada saya tak ada masalah. Yang penting ialah kita nak cari specialnya itu hanya yang bersih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kehebatan kita ini bukan kehebatan pada pandangan orang. Kehebatan kita nak cari kehebatan hanya daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo tuan-tuan sekalian, jadikan itu pegangan kita insya-Allah, ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita mendapat merasakan dan menghayati, ya, indahnya dan terangnya cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan menghiasi kehidupan dan hati kita insya-Allah, sehingga kita bertemu dalam kuliah yang akan datang minggu hadapan pada hari yang sama, pada waktu yang sama. InsyaAllah kita akan berpindah kepada surah yang lain pula dengan izin dan juga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah menjadi saksi betapa saya amat menyayangi dan mengasihi tuan-tuan puan-puan semua kerana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.